Poliklinik Sembawang rasmi dibuka selepas 1 tahun tertangguh di pandemik. Ia adalah poliklinik pertama di bawah kelompok Kumpulan Jagaan Kesihatan Kebangsaan atau NHG yang bertempat dalam sebuah hub bersepadu. Ini bermakna para penduduk boleh memanfaat kemudahan lain seperti gimnasium di Bukit Canberra yang berdekatan. Poliklinik itu juga akan menyediakan lebih banyak sokongan buat keluarga. Care ambassadors from the polyclinic will try to understand the needs of families and offer appropriate interventions, such as postpartum care for mothers when they bring their child for a vaccination program, appointment, or recommending suitable programs provided in collaborations with our community partners. Ini adalah poliklinik ke-8 kendalian NHG yang menawarkan khidmat kepada penduduk di bahagian tengah Singapura. Ia menampilkan kemudahan seperti mesin timbang mesra kerusi roda. Ini memudahkan pesakit yang mempunyai masalah pergerakan untuk mengukur berat dan ketinggian mereka. Poliklinik ini turut berganding bahu dengan agensi-agensi di Hub Bukit Canberra bagi menawarkan pelbagai program buat penduduk. Misalnya berjalan kaki beramai-ramai serta bengkel memasak hidangan sihat yang dianjurkan NParks. Semasa mengulas tentang laporan berhubung lonjakan pada kes penyakit pernafasan di China, Encik Ong Yi Kang berkata, ia bukan sesuatu yang tidak dijangka memandangkan musim sejuk sekarang. Namun beliau menekankan golongan seperti warga emas dan kanak-kanak di Singapura perlu terus divaksin demi mencegah penularan pada masa depan. During winter, people go indoors, that's when the surge goes up. So Singapore went through this too, when we first relaxed our COVID-19 measures. But this is also a useful juncture to remind ourselves, if we stop vaccinating, something similar may happen here when protection from previous vaccination wanes. Therefore, it is important for us to keep up our vaccinations. Lonjakan semula kes penyakit pernafasan berlaku di China sedang ia melangkah ke musim sejuknya yang pertama selepas melonggarkan sekatan COVID-19. Lonjakan pada penyakit yang serupa demam selsema di negara itu kebanyakannya berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaporkan China sejauh ini tidak mengesan sebarang patogen baru atau luar biasa berkaitan jangkitan tersebut. Kementerian Kesihatan MOH menyatakan kes penyakit pernafasan di Singapura kekal stabil sepanjang bulan lalu. MOH akan terus memantau dengan teliti perkembangan jangkitan terbaru itu. Jumlah penerima anugerah mendaki naik lebih 45% dalam masa sedekat. Tetamu terhormat Majlis Penyampaian Anugerah itu hari ini, Menteri Desmond Lee berkata, ia menunjukkan lebih ramai pelajar Melayu Islam kini mencapai kejayaan akademik dalam bidang pengajian yang lebih rencam. Secara keseluruhannya, 531 pelajar diiktiraf dengan anugerah mendaki tahun ini. Pernah gagal peperiksaan peringkat O 2 kali. Namun ia tidak mematikan semangat Hilal Iman Muhammad untuk memburu cita-citanya sejak kecil untuk jadi seorang peguam. Berkat kegigihannya, beliau muncul sebagai pelajar terbaik kohortnya di Politeknik dan diiktiraf dengan 3 anugerah hari ini, iaitu Anugerah Gemilang Mendaki, Anugerah Pencapaian Akademik dan Anugerah Mendaki. Saya rasa amat berbesar hati dan ini membuktikan bahawa dengan usaha yang gigih anda dapat mencapai impian anda. Dengan anugerah ini saya harap ia dapat memberikan inspirasi kepada pelajar-pelajar di luar sana untuk mencapai impian anda. Hilal antara 381 penuntut institusi pengajian tinggi yang diraikan hari ini. Dan Julai lalu, lagi 150 pelajar sekolah rendah hingga ke pos menengah menerima pengiktirafan anugerah mendaki. Ini menjadikan keseluruhan jumlah itu 45% lebih tinggi berbanding sedekat lalu. Today is not just a celebration of individual achievements, it is also our collective commitment to strengthen and uplift our communities here in Singapore. We now find ourselves in an even better position to study our community's needs and provide relevant support at important junctures in life.
This is a key part of what we hope to achieve as a society as we move forward. Mendaki has an important role to play in this journey. Turut mendapat anugerah hari ini ialah graduan Institut Teknologi Singapura Muhammad Hamzah Said Ahmad Kabir. Beliau menerima anugerah cemerlang mendaki dan anugerah pencapaian akademik. Hamzah mengikuti jurusan kejuruteraan telematik, kejuruteraan sistem pengangkutan bijak. Menurut Hamzah, segala pencapaiannya juga tidak mungkin tercapai tanpa sokongan oleh tunggak kekuatannya iaitu ibu beliau. I think this award means to me a lot in the sense of like getting recognized of my hard work and my determination. So in the past, I didn't do so well in my poly or my secondary school. So I decided to do some research and turn my life around, go for university in telematics. Finally, my hard work and determination paid off. And then, like what I would like to say is like, don't let one setback like define you. Keep pushing through. Acara yang diadakan di Teater Mediacorp ini dihadiri hampir 950 orang. Singapura kutuk tindakan Korea Utara melancarkan sebuah satelit perisik Selasa kemarin. Kementerian Ehwal Luar MFA menyatakan langkah itu mencabuli ketetapan Majlis Keselamatan PBB yang melarang Korea Utara melakukan pelancaran menggunakan teknologi peluru berpandu balistik. Provokasi terbaru Pyongyang itu meningkatkan lagi ketegangan di semenanjung Korea. Ia juga menggugat keamanan, keselamatan dan kestabilan serantau. Singapura menggesa dengan keras agar Korea Utara tidak meneruskan sebarang rancangan untuk melancarkan lebih banyak satelit.